Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 5C dan 5D. Okey, Assalamualaikum. Akhirnya kita sampai kepada chapter yang terakhir. Okey. So, Meda harap semuanya boleh mengikuti pelajaran hari ini dengan hati yang terbuka. Okey. Saya beri pula Meda yang bermadahilah. Okey, sebelum kita pergi kepada belajar chapter 8, suka untuk Madam ingatkan bahawa pada minggu ini kita akan lakukan kita akan buat satu test lah, midterm test. Sepatutnya yang dibuat dah lama dah, tapi sebab berbagai-bagai orang kata hal yang lain, jadi Madam beri ruang untuk yang lain. And then minggu lepas test PAD 320. Jadi kali ni Madam buat test PAD 350 yang hanya masuk 2 chapter sahaja, iaitu chapter 3 dan chapter 4, iaitu models of sustainability as well as orang kata ni lah actors in sustainable development. So 2 chapter saja dan kamu hanya perlu jawab satu soalan saja yang 25 markah. Okay, so essay lah, long essay, satu je. Okay, kamu kena score yang tu lah satunya, 10%. Okay, bila Madam? Okay, Madam akan buka, okay, Madam Sir Syafiq dengan Miss Azlin berbincang, why not kita bagi budak-budak ni kegembiraan, kan? Alamak, kalau kegembiraan tak payah buat test langsung kan. Kegembiraan dia berbentuk macam ni sebenarnya. 8 pagi, kita akan start pada 8 pagi sampailah 8 pagi Jumaat sampai 10 malam hari Ahad. So maksudnya soalan akan dibuka dan kamu bebas nak buat dalam masa 2 hari tu. But then once kamu dah klik start, kamu kena finish it within 2 hours. Okay, faham tak? Start and then kena hantar dalam masa 2 jam lah. Okay, so tak kisahlah bila-bila masa. Ada rasa nak buat pukul 8 malam, ada nak buat sampai pukul daripada pukul 4, ada rasa nak buat pukul 8 pagi, ada rasa nak buat tengah hari, buatlah seperti bila-bila asalkan 2 hari ni lah. Tapi Madam hanya bagi masa 2 jam dan 1 attempt sajalah. Okay, sebab kita dah banyak bagi kelonggaran. Okay, so terpulang. So Madam harap ini sedikit sebanyak dapat memberi kelonggaran lah pada kamu semua. Okay, ini tidak serentak tetapi akan diadakan macam tu lah, terbuka daripada Jumaat sampai Sabtu lah. Okay, tapi macam malam-malam tak buat lah, pukul 12, 1, 2, 3 pagi tu tak buat lah. Sebab apa? Sebab kita takut macam ni lah, macam apa orang kata, takut malam buta nak buat, penat pula ataupun nanti tertekan pula. Malam rehat lah. Okay, sampai 10 malam dia buka lah. Okay, satu lagi, tetapi penghantaran hanyalah boleh dibuat melalui YouFuture. Tak boleh lah nak buat selepas tu tak boleh. So kamu tengok soalan di YouFuture dan kamu buatlah dalam YouFuture juga. So maksudnya hantar start and then submit the test, your answer script dalam YouFuture. Okay, so just baca dan tumpu untuk 3 chapter 3 dengan chapter 4. Okay, maybe Madam akan bagi pilihan lah, tetapi tak lari daripada 2 chapter tu. Okay, soalan pun Madam tak buat lagi. So Madam harap semuanya boleh sampaikan pada kawan-kawan yang lain. A, B Madam beritahu dah itu. Okay, lepas tu C, D kamu, E dengan F tak ada, G je Madam tak ada kelas dengan G. Tapi Madam percayalah pensyarah lain mungkin dah beritahu, tapi harap-harap kamu boleh tolong sampaikan jugalah. Alright, okay, so okay tak macam tu? Ada apa-apa pertanyaan tak? Okey Madam, memang okey sangat. Okay. Okey sangatlah tu ya. Okay, so Razi part 5 dah. Ingat part 1 dulu kan. Okay, so hari ini kita akan belajar chapter 8. Okay, so doakan Madam tidak boleh menghabiskan chapter 8 hari ini. Okay, so hari ini ada 39 slide. Kita akan cuba habiskan secepat mungkin. So, apa topik 8? Apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah negara kita iaitu Malaysia membuat usaha-usaha untuk merealisasikan sustainable development ataupun pembangunan lestari. So kita akan tengoklah apa Malaysia dah buat. Okay, kita nak tengok ke arah itukah Malaysia. So kita akan belajar dan tengok. Okay, kita akan tengok. Okay, so at the end of this topic, students should be able to identify and understand apakah pembangunan lestari, usaha-usaha pembangunan lestari yang dibuat di Malaysia.
Okay, dan apa macam cabaran, kita akan belajar apa cabarannya, apa strateginya dan apa inisiatif yang Malaysia buat dan pelibatan Malaysia. Okay, bukan setakat dalam negara kita buat, so macam mana Malaysia collaborate ataupun di peringkat antarabangsa. Okay, sebab sustainable development, kadang-kadang benda tu senang nak cakap tapi susah untuk direalisasikan. Okay. So, Malaysia ni dia bukan baru dalam bidang sustainable development. Sebenarnya sebelum sustainable development tu perkataannya tu keluar, orang kata perkataan tu orang jadi soho lepas bulan, okay, pada tahun 1980-an macam tu dicakap pasal sustainable development. Sebenarnya perjalanan kita untuk mencapai sustainable development bermula semasa Perdana Menteri kita masa tu iaitu Tun Abdul Razak memperkenalkan New Economic Policy ataupun dasar ekonomi baru. So masa tu kau bayangkan negara kita berkucah hara dengan tragedi 13 Mei. Okey, dilaporkan berapa orang mati? 1,000, tapi sebenarnya it's more than that. Okey, sebab apa? Sebab masa tu negara miskin and then sangat dengan ketidakseimbangan, itu yang menyebabkan berlaku perbalahan. Okey. So tragedi tu kita tinggalkan and then masa tu Perdana Menteri at that time memperkenalkan dasar ekonomi baru, okay, untuk membasmi kemiskinan, okay, dan juga menstrukturkan semula ketidakseimbangan masyarakat pada ketika itu. So kalau kamu tengok kedua-dua objektif dasar ekonomi baru ataupun NEP ni, New Economic Policy ni, sebenarnya telah menjurus kepada nak ke arah sustainable development. Okay, dan semua plan ataupun rancangan Malaysia yang 5 tahun 5 rancangan RMK1, RMK2, RMK3 semuanya sebenarnya mempunyai elemen-elemen sustainable development, iaitu dia ada tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dalam masa sama nak sama rata, sebab kadang-kadang kita tengok gap terlalu panjang, terlalu panjang, terlalu luas, maknanya orang Cina terlalu kaya, orang Melayu dan India terlalu miskin, especially orang India. So kita tak nak macam tu. Kekayaan tu biarlah sama rata, equitable distribution to all section of society. Semua orang merasalah access to basic infrastructure, okay? Dan orang kata kemudahan kepada kemudahan asas, okay, dan utility, bil, macam contohnya air, api, dan orang kata akses kepada pendidikan. Pendidikan sangat penting dan juga janganlah kamu rasa macam ya Allah apalah aku buat ni baik, aku lepas SPM jual produk viral mesti aku dah kaya, bawa Mustang dah sekarang kan. Mustang ke Mustang, okay? Mustang ke Mustang korang? How to pronounce? Mustang ke Mustang? Cepat. Mustang, madam. Mustang kan. Madam ada kat sini bawa Mustang ambil anak ke sekolah. Takut kita tengok kan. Janganlah kamu anggap macam tu. Sebab sebenarnya pendidikan ni adalah satu hari nanti kebaikannya untuk kamu. Macam madam pergi ambil anak lepas tu pergi pula tuition, pergi lah mengaji, pergi sana sini. Kenapa kita buat semua tu? Adalah sebenarnya pelaburan kepada pendidikan ni sebenarnya bukan nampak hari ni betul esok terus nampak, tak, dia ada ambil masa, okay. And then healthcare services, perkhidmatan kesihatan, yes, that's very important. Malam tak ada tiba-tiba anak madam yang nombor 2 tu yang debab tu tiba-tiba kong batuk bunyi macam sangat teruk. Lepas tu madam tu, ya Allah, dramatik lah madam, tahulah kan, Super One Maimunah, ya Allah anak aku kan. Lepas tu, suami madam tertidur bilik sana, madam tidur dengan anak-anak kat sini. Kita macam tu, gimari-gimari lah sebab bilik sana, bilik sini. Lepas tu, madam duk dramatik lah, duk konon-kononnya nak letak bam lah. Suami madam terus pakai seluar, dia tukar seluar lah, maknanya bukan dia tidur tak pakai seluar, maknanya pakai kapal kot, tukar seluar tu konon tu hantar klinik. Kebetulan memang ada klinik baru buka, taklah baru sangat, madam baru tahu jugalah, klinik 24 jam. Terus pergi. Anak madam tu siapa tak pakai baju sebab dia dah termuntah kan, dia minum air botol, bila kita gatal tekak sangat ni, kita rasa tak selesa, dia minum air sampai kita rasa macam nak termuntah balik. And then habislah baju dengan tak pakai seluar je.
anak madam tu pergi. Sampai-sampai sana, kenalah swab test sebab dia risau sebab macam simptom tu macam, yelah COVID lah, batuk semua apa semua tu. Lepas tu nasib baik clear. So madam dah tertinggal handphone, madam call ringing kat dalam rumah. Lepas tu madam call klinik tu, ada tak anak saya? Oh, MA Firdaus ke? Dia kata, ada tapi tengah tunggu swab test ni. Okey lah. Lepas tu madam call pula, macam mana swab test? Okey ke tak okey? Oh, negatif lah. Tengah nap tu muncul lah. Tu balik tu macam okey lah sikit. Tengok betapa pentingnya perkhidmatan kesihatan. Kamu tak tengok yang kisah dulu-dulu tu, nak pergi hantar anak sakit, kereta tak ada, motor tak ada, hospital 100 kilometer dan lah mati bini dia. Okey, sangat sedih lah. So itu orang kata infrastruktur yang sangat-sangat diperlukan lah, pendidikan, kesihatan dan juga jangan kita lupa pemeliharaan alam sekitar. Okey, sampai kita ni tak cara. So nanti bila jadi banjir, kita duk tebang semua pokok, barulah kita nak sedih kan. Okey. Okey, pada tahun 2009, kalau pada tahun 1970, Tun Abdul Razak memperkenalkan dasar ekonomi baru yang anaknya pula iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak memperkenalkan model ekonomi baru. Kan, kalau kata secara ni nama pun dekat-dekat nak sama lah. Okey, so dengan Perdana Menteri waktu itu memperkenalkan pula NEM ni, macam meneguhkan lagi lah komitmen Malaysia untuk mencapai sustainable development berdasarkan kepada 3 tonggak iaitu biasalah pendapatan inklusif, maknanya kalau pendapatan tinggi tapi ada rakyat yang keciciran tertinggal, itu tak guna juga, dan juga sustainability, lestari lah, yang reflect semula 3 elemen SDG yang kita duk laung-laung selama ni, iaitu dari segi ekonomi, sosial dan environment. So ada. So maknanya Malaysia ni bukan barulah nak ceritanya terlibat dalam sustainable development, dan NEM pula dia memang membuat dia sebagai asas kepada semua plan-plan pembangunan Malaysia 5 tahun tu sampailah tahun 2020. So sekarang kita dah 2022. Okey, sekejap je masa berlalu. Terasa macam 2 tahun ni tak terasa sangat. Siapa yang rasa macam tu? Macam tak terasa sangat. Betul tak? Betul ke tak betul? Rasa macam kejap je 2 tahun ni sebab kita tak keluar sangat, tak pergi mana sangat. Betul tak? Betul, madam. Betul, madam. Habis dah diploma kan. Siapa lepas ni habis degree, habis pula degree. Dia takut kita ni ODS 1 dekad. 1 tahun, 10 tahun. Dia meda tua gitu dah duduk rumah. Okay. Dan orang kata rancangan Malaysia ke-11 pun memang berasaskan kepada 3 pillars of NEM ni. Okay, so dia punya temanya adalah anchoring growth on people. Okay, so maksud mana ni pun untuk rakyat lah, untuk human being, untuk the society lah, sosial. Okay, rakyat duduk tengah-tengah. Okay, so maknanya orang kata rakyat menjadi center kepada pencapaian. Maknanya kalau kita kaya, rakyat tak gembira, itu pun tak guna jugalah. Alright. So kita tengok pada achievement Malaysia. So kita dah tengok daripada tahun 1970 sampai 2020 Malaysia, dan sampai sekarang pun Malaysia macam orang kata commit lah untuk mencapai sustainable development. Madam macam dah batuk-batuk sikit, tapi dia rasa semenjak dia duduk berkurung ni dan juga tak keluar sangat, and then lepas dah vaksin ni, kalau madam ada batuk tak teruk sangat. Kalau dulu kalau terbatuk, kamu tahu, sorry to say lah, sampai terkencing-kencing korang. Lepas tu sampai terlalu gatal tekak ni, hidup tak bermakna rasa. And then bila batuk tu kita rasa sampai sakit dada. And then orang kata sampai tulang rusuk ni pun rasa sakit sebab kita batuk tu, kita bergoncang sangat badan kita. Sangat tak selesa. Madam pernah batuk yang sangat teruk. Masa tu pergi trip student, trip PAD 390, masa tu kena serve. Masa tu madam pergi serve orang asli lah dekat Postbrook. Ya Allah, batuk. Sangat tak selesa. So ni macam okey sikit lah. Tapi tadi madam siap-siap ambil ubat sebab takut batuk ni berlarutan lah. Okey, tak selesa. Okey, so kita tengok apakah Malaysia punya achievement sampai sekarang. Kalau kita tengok pada SDG 1 dan 2, kemiskinan tegar telah berkurang. Dulu 49.3%, maknanya separuh daripada rakyat Malaysia ni, orang ataupun okeylah, betul lah bukan tanah Melayu sebab dah 1970 kan. Separuh daripada rakyat Malaysia ni miskin. Kita kategori negara miskin. But now bila dibuat kajian semula 2014, kemiskinan turun secara drastiknya daripada
49.3%. Tak ada drastik, ambil masa lama juga tu 70 sampai 50 tahun jugalah kan. Okey. Tapi masih lagi ada yang miskin lah, tapi tak ramai 0.6%, tetapi tidak ada orang kata kes kebuluran ataupun kelaparan dilaporkan lah. Okey, memanglah Malaysia susah-susah kat mana pun makanan mesti akan ada. Alhamdulillah ya, kita hidup dalam negara yang cukup makan. Okey, SDG 3 pula, okey, pasal kesihatan. Kalau kita tengok orang kata kesihatan ibu mengandung dan juga bayi ataupun kanak-kanak dah semakin meningkat, level kesihatan mereka ni meningkat dan dah hampir nak sama dengan negara-negara developed countries lah, negara-negara maju seperti Jepun, US, okay. So kita juga berjaya membasmi smallpox, cacar air kan, campak-campak tu, polio, and then kita telah menghalang jangkitan HIV dan AIDS, okay. Dan juga orang kata pengurangan yang sangat drastik daripada penyakit-penyakit bawaan air, contoh macam taun. Taun ni kisahnya air tak bersih, okay. Bila kita sisa-sisa najis dibuang dalam air and then kita buat minum air, itu jadi taun tu, boleh mati and then kematian macam boleh rawat lah, kalau ada penyakit boleh rawat. So okey lah, tapi ni kita risau semula sebab penyakit-penyakit yang dulunya kerajaan tentang dapat lawan habis-habisan jadi masuk semula. Sebab apa? Sebab sometimes kita gagal nak ikut macam vaksin tak nak, makan ubat tu tak nak, cakap haram, cakap itu, cakap ini. Kamu ingat senang-senang ke kerajaan nak buat satu benda yang macam okey, ubat ni tak apalah kalau letak babi seekor pun makan je lah. Sorry to say lah. Takkanlah negara kita tu macam ni. Sometimes kita ni suka sangat macam nak buat macam ni kerajaan ni vaksin ni lepas ni kita lumpuh lah. Sometimes kita ni, yelah madam faham lah kalau kamu nak berfikiran bebas, but then kita baca kat mana. Kita janganlah main baca blog tertentu harah lepas tu kita pun percaya pada benda-benda yang tak sahih. Orang buat kajian bertahun-tahun, pakar-pakar belajar bertahun-tahun, kita baca Facebook setakat satu page, baca Twitter dah kita percaya. Jangan macam tu Alright. And then SDG 4 dan 5, yang ni pasal sekolah dan pasal jantina. Okay, kebanyakannya sekarang ni semua budak memang sekolah rendah, sekolah menengah, mencapai 90% pendaftaran budak sekolah, dan 33% darinya adalah orang kata pergi ke higher education. So alhamdulillah lah, bukan setakat sekolah menengah dan sekolah rendah, 33% adalah di institut pengajian tinggi lah. Macam kamu ni tergolong dalam 33%. Dan sebenarnya kalau kita tengok kepada, tidak ada lagi kes macam wanita teraniaya. Even kalau dekat higher education, wanita ataupun golongan siswi sebenarnya lagi ramai daripada golongan siswa. Okay, girl rose lah. Betul lah, dalam media ingat lagi masa media belajar dulu, ramai kita ni perempuan 20. Laki 3 orang, 4 orang. Lepas tu naik habis SEM 1 kena dismiss orang budak lelaki. Lepas tu naik semester 2 dismiss lagi. Dah lama nak menyampai ke habis belajar diploma tu, habis dah nak tengok calon suami. Dia calon pun kadang duk duk repeat paper, duk tak pergi kelas kan. Duk jadi paling lambat masuk kelas. Lepas tu bila lambat masuk kelas, lecturer tengah mengajar, setengah jam 40 minit boleh datang, menyebabkan lecturer bad mood, lecturer pun mengamuk, empah pintu, lari, merajuk. Itu je golongan yang ada kadang-kadang tu. So tapi mereka percaya dalam kelas C, kelas D dan sudah tentu batch Part 5 ni semuanya golongan-golongan yang beriman dan bertakwa. Nak Iznan. Betul tak Iznan? Iznan bertakwa tak? Iznan ada ke tu? Iznan? Oh, Iznan. Tengok tu. Bertakwa punya student. Yang lain, lelaki yang lain ada tak tu? Cuba bersuara ada. Lelaki yang bertakwa, yang bakal menjadi imam-imam pada satu hari nanti, dan juga apa lagi orang kata? Memimpin keluarga yang apa ya, keluarga sakinah al-mawaddah katanya kan. Kita ni orang perempuan kadang pening kepala nak cari lelaki yang berkualiti, nak buat tok lelaki. Mazni ada masalah dah agak-agak nak mencari lelaki berkualiti. Mazni nak buat tok lelaki, kena cari sekarang. Ada masalah ke tak ada masalah? Ada madam. Ya ke? Macam tak ada ke yang kamu jumpa yang beriman sikit, bertakwa sikit?
Susah sikit madam nak cari orang yang macam tu sekarang. Ya ke? Dan dalam kelas ni tak ada ke kelas 2 kelas ni? Bertakwa, beriman, bertanggungjawab. Tak ada ke? Mesti ada kan? Mak madam kan? Mak madam datanglah rumah ni. Lepas tu dia macam diikut-ikut madam keluar dengan Sir Syafiq dengan Misha. Bukan keluar apa, keluar buat kerja tu lah. Kutip-kutip data, questionnaire bagai tu lah. Biasalah. Lepas tu Misha Hida ni lama dah Mak Madam kenal sebab Madam pun dah lama kenal dah 10-11 tahun dah sebab buat master sekali. Jadi Mak Madam pergi rumah sewa Madam dan Misha pun pernah pergi kampung Madam. So Mak Madam memang kenal lah dengan Misha Hida yang orang kata memang lemah lembut baik. Lepas tu baru-baru ni Madam pergi Seremban dengan Misha dengan Sir Syafiq. Lepas tu balik tu Madam macam minta tolong Sir Syafiq untuk ambil Mak Madam lah. Jadi Mak Madam akan bawa kereta Mak dengan ayah Madam. Sir Syafiq bawa kereta Madam sampailah Besut. Sampai Besut tu sampai Madam lah hantar Sir Syafiq ke Kelantan. Jadi macam Madam minta tolong lah. Lepas tu Mak Madam macam, siapa Syafiq ni kan? Kawan kata, baiknya molek lah kalau dengan Syah. Mak Madam start lah. Dia nak pelaga-pelaga kan. Ya Allah, Syafiq tu baik betul, handsome, manis, orangnya beriman ya Sir Syafiq. Aku nak doa lah, tahulah orang tua kan, nak doa lah supaya ditemukan jodoh lah Syah dengan Syafiq. Tu madam macam mak tak payah lah, mak Syah tu dah nak bertunang dah, kata tak apalah aku nak doa beria kan. Sir Syafiq tu pun yang orang yang sangat baik madam kenal lah. Baiklah juruh maknanya, baik, anak yang baik, tak buat kosek-kosek lah orang kata. Bolehlah Mas ni kalau agak-agak student tak ada, kita boleh up mengorat pensyarah. Okey tak? Juga madam. Boleh juga kan nak mengorat pensyarah. Habis je belajar, Assalamualaikum Abang Syafiq. Boleh dah sebab bukan lagi pensyarah. Okay. Sekarang kalau kahwin dengan pensyarah dia bahaya sikit. Sebab apa? Sebab nanti tiba-tiba Mazni semua A. Sebab tok lelaki dia pensyarah. Tapi memang ada pensyarah kahwin dengan lecturer. Tapi lepas dia budak tu habislah. Ialah cinta ni orang kata buta tak nampak dah pensyarah tak. Tapi itulah Madam nak cakap, Mazni, Zafira dan semualah, Soleha apa semua, kalau agak-agak student tak ada, cuba kita tengok kat atas-atas pula. Mana tahu kan? Madam pula mengajar mengorat pensyarah. Tak ada lah, Madam buat lawak je ya. Okey, SDG 7, mana dah tu Madam? SDG 6 pula coverage untuk air dan sanitasi. Ini pun penting. Air yang bersih, okey, sanitasi lah, jamban-jamban tu, dan juga electricity. Ada ke rumah yang tak ada elektrik lagi? Ada ke kat kawasan Malaysia ni yang orang kata membuang pun kat sungai? Jangan cakap memang ada. Adakah air yang tak bersih lagi? Ada Tapi mujurlah kita ni dalam keadaan yang orang kata ada lah. Okey, tapi kalau ikut 95%, okey. Dan kalau tengok SDG 7, 12 dan 16 tentang peraturan undang-undang polisi dan plans, okey, untuk memastikan tempat yang kita ada ni kita jaga natural asset dia, macam hutan dia lah. Hutan, okey, kita ada apa kata life below water apa semua tu. Dan pada SDG 8 dia kata full employment since 1992. Okey, maknanya habis kita ni, setiap rakyat Malaysia yang sihat walafiat ni boleh bekerja. Okey, so macam dalam SDG 10 pula pasal income inequalities. Macam mana cakap lah, ada orang kaya sangat, ada orang miskin sangat. Ini orang kata kalau gap ni banyak berlaku kat India. Kau tengok Shah Rukh Khan kat rumah dia, kamu pernah tengok ke rumah Shah Rukh Khan? Madam peminat Shah Rukh Khan, rumah dia nama Manat tau. Manat, ni rumah Shah Rukh Khan. Lepas tu tiap-tiap hari lah rakyat yang yalah tak miskin mana ni, tak kaya mana ni, duduk di depan rumah Shah Rukh Khan, duduk sampai tidur tu. Jadi macam kan, Shah Rukh Khan dia akan buat tempat ni untuk lambai peminat-peminat dia. So peminat pun tak berapalah nak kaya, tahulah India kan. Duduklah memuja Shah Rukh Khan dalam rumah Shah Rukh Khan pula. Dia sukalah tengok kan inside Manat House. Ni Madam nak cerita pasal inequalities. Dekat India macam ni, dia macam miskin sangat. Dan yang kaya lah sangatnya. Okay. So jangan cakap lah kalau rumah Shah Rukh Khan enggak interiors. Bayangkanlah movies dia berapa banyak yang laku. Satu dunia. Rumah dia umpamanya orang kata tak tahu nak kata lah. Ingat ya? Friend in front,
of Manat. Ya. Setiap hari kalau raya lagi lah. Ni macam ni gaya peminat depan rumah. Syarohan ni macam yalah, Syarohan ni macam nak jaga hati, keluarlah juga macam setiap hari dah setiap kali baik dia tidur, dia nak tidur dia keluar dulu lah macam macam ni setiap hari depan ni. Ya Allah, bayangkanlah, kamu rasa macam mana? Kalau medal je Syarohan, tak tahulah kamu bayangkan kan. Diorang ni memuja-muja Syarohan yang dah kaya, diorang pun tak berapa nak. Tapi itulah gap. Okay. Alright. Tapi kalau kat Malaysia dah dapat dikurangkan lah. Okay, dah banyak berkurang start daripada 1970 ke 2014 ni. Okay. Alright, okay, so SDG 13, 14, 15, 17 ni yang pasal Medha cakap tadi lah, pasal air, pasal water, okay, pasal life on land, life below water. Maknanya ikan, flora, fauna semua kita kena protect. Janganlah kita asyik nak memanipulasi je. And then Malaysia pun sekarang orang kata, walaupun orang kata kesedaran segi environment tu agak-agak berkurang, tak lagi mencapai macam negara maju, kan? Kalau negara maju memang tak ada plastik je, kita kalau lagi giant kat plastik berjabir-jabir lah orang kata kan. Dia orang memang guna kertas, letak barang-barang kertas tu yang pegang macam ni tu je. Okay, so macam kalau kita pun masih lagi kalau bab plastik tu tertinggal lah. Okay, tapi kita juga ada orang kata Coral Triangle and then the Heart of Borneo Initiative. So kita punya usaha sama dengan Indon, dengan Brunei untuk jaga kawasan laut dan juga kawasan kat situ. So itulah antara orang kata achievement Malaysia in terms of international lah. Okay, kita tengok pula pasal Agenda 2030. Okay, Meda nak tanya, Agenda 2030 ni kat mana kita tengok? Ataupun kat mana kita pernah dengar Agenda 2030? Atau kita tak pernah dengar lagi? Ada tak budak-budak ni? Agenda 2030, ingat tak? Ingat ke tak ingat ke kelas? Kelas, ada orang tak ni? Tak ingat, Madam. Tak ingat. Agenda 2030 kan dekat chapter 2. Ya Allah korang. Ini yang Madam nak buat soalan susah-susah ni. Okay, supaya korang, biar korang menyesal sebab tak beria ni. Okay. Okay, so Agenda 2030. So dalam tu ada SDG apa semua. So Malaysia pun bila dengar yang PBB buat SDG Agenda 2030, dia pun nak juga orang kata turut serta. So Malaysia pun telah dalam orang kata rancangan Malaysia ke-11 telah pun membuat prinsip-prinsip yang sejajar dengan SDG supaya orang kata Malaysia ni dia akan ingat nak laksanakan SDG dalam apa-apa perancangan dia. Sini macam Datuk Seri Najib lah, dia telah cakap dekat dalam meeting UN tu pada tahun 2015 yang kita Malaysia akan buat Agenda 2030 ni. Alright. So apa Agenda 2030 ni, apa yang Malaysia buat, apakah inisiatif yang Malaysia buat untuk memastikan 17 SDG yang diperkenalkan ini Malaysia pun ikut. Okay, kita ni negara kecil aja kan, nak dibandingkan negara US ni, kita ni only a small developed country but we try our best lah. Tak apalah macam seolah-olah burung apa tu yang ditolong juga nak nak padamkan api guna air daripada mulut dia. Tapi berjaya sebab walaupun sikit-sikit berjaya. Ya, sekejap ya. Bos saya datang. Kenapa Yusof? Macam nampak sedih je. Kenapa Yusof bawa ni? Oh, saya nak tengok cerita apa? Aku nak main game. Cuba tengok ada tak game? Game Mobile Legend. Mobile Legend? Tapi tak jadi. Jadi lah. Ada WhatsApp. Ada WhatsApp je? WhatsApp. Allah, ni ada Among Us ni. Tapi tu tak buka pintu. Yalah, boleh tak Yusof Mahathir lompat je atas katil? Okay, boleh? Alright. Okay, so apa yang Malaysia buat? Malaysia telah pun menubuhkan multi-stakeholder
untuk terlibat participatory governance structure. Maknanya orang kata bukan kerajaan sahaja yang beria-ria buat 17 SDG ni. Dia nak ajak juga yang bukan kerajaan terlibat dalam urus tadbir untuk mencapai 17 SDG ni. Sebab sustainable development seperti yang Medan ajar is not one effort, one party effort. It embraces ataupun orang kata semua orang kena terlibat. Kalau tak menjadi. Okay. And then dia buat orang kata simposium. Okay, 2 simposium yang di peringkat kebangsaan yang berkaitan SDG untuk menggalakkan lagi pihak-pihak ni terlibat dalam urus tadbir untuk capai SDG ni. Yang ketiga, apa yang Malaysia buat adalah telah menjalankan kajian, okay, supaya ada dapat data dan kita tengok kat mana Malaysia sekarang. So kalau kata Malaysia ni hutannya teruk, kita jaga bahagian tu. Kalau nak kata dalam dalam laut kita tak jaga, kita tu. So itu macam mana nak tahu? That's why kita kena keluar research, okay, buat kajian, barulah kita tahu di mana tempat duduk kita ni. And then lepas tu barulah kita ambil tindakan seterusnya untuk selesaikan masalah, okay. And then membuat satu orang kata mapping lah, mapping ni macam perancangan lah, okay, yang melibatkan NGO, civil society, okay, yang macam yang kamu buat dalam assignment kamu lah. Dan juga jangan lupa syarikat swasta yang besar-besar seperti IKEA, okay, dan Shell, Petronas, semua tu, supaya sama-sama orang kata memahami apa tu SDG dan mereka pun boleh laksanakan dalam company mereka yang besar tu. Dan yang terakhir adalah establish, okay, membina satu roadmap untuk guide. Okay, sebab kalau kita nak cakap pumpang-pumpang tapi macam mana cara nak buat tak ada, susah juga. Jadi kena buat satu roadmap lah, nak mengajar semua orang supaya implement agenda 2030 dan juga SDG. Okay, suka untuk Madam ingatkan yang agenda 2030 ni kita akan tengok dalam chapter 2. Okay, dan ianya masuk final nanti. Okay, okay, terus bergerak maju ke hadapan. Okay, termasuklah apa yang lagi yang rakyat Malaysia nak buat. Okay, localizing SDGs at sub-national level. Okay, so maksudnya apa? Jangan kerajaan pusat je, kerajaan negeri apa khabar kerajaan Kelantan? Macam mana? Okay, kemiskinannya macam mana? Kerajaan Pahang macam mana? Adakah balak-balak masih terus ditebang? Selangor macam mana? Adakah pembangunan yang dibuat boleh menyebabkan banjir? So maknanya orang kata jangan sekadar di peringkat kerajaan pusat saja, kerajaan negeri, kerajaan tempatan pun perlu mengambil bahagian, okey, dan juga apa kaedahnya dibuat, okey, apa yang ada kat kerajaan pusat ditiru balik dan ada di kerajaan negeri. Itu next stepnya lah. Wow, okey, baik. Tapi kenapa tak buka pintu? Buka lah, Mama tak reti nak buka pintu Mama ni. Mama sangat takut. Start dah start. Mama tak reti nak main Mama ni. Okay, mobilizing resources and funding through partnership. Yes, nak buat sesuatu kalau tak ada duit macam mana nak buat? So, kena gerakkan, dapatkan fund untuk bergabung, partnership. Contohnya buatlah crowdsourcing. Madam puji kerajaan Kelantan. So lama kan Kelantan tak ada highway. Ni kita lalu macam dah highway pun macam dah banyak. Sebab katanya ada yang orang kata highway rakyat tu lah. Sama-sama rakyat orang kata bersedekah untuk semua orang. Okay. Social entrepreneurship. Okay. Macam mana behavior kita tu. Kita maknanya kita sentiasa kempen. Social entrepreneurship ni maknanya kita pujuk orang untuk sentiasa berubah ke arah yang lebih baik. Buat program-program CSR. Okay, contohnya macam UiTM sendiri, dia sangat menggalakkan program-program. Masa dulu media lagi aktif sangat. Tanam pokok lah dekat apa? Lata mana yang kat tepi Macang tu? Siapa tahu? Lata apa? Lata jeram linang kan? Jeram linang, tanam pokok, bersih hutan, okay? Dan juga support dan berilah pembiayaan kepada daripada international resources. Macam negara kita, negara yang ni kan, sometimes vaksin pun UK hantar berjuta-juta nilai dia. So itu orang kata bantuan daripada luar dan juga maybe kita percaya duit kan, sos dalaman kita. Okey, data. Okey, mengukuhkan lagi
kesediaan data yang kita ada. Kita kena ada maklumat. Jangan bertanya, okey rasanya berapa orang ya rakyat Malaysia yang masih berada dalam kategori B50, berapa ramai? Tak tahulah. Agaknya ada ke berapa ramai yang terlibat dalam dadah? Tak tahulah. Agaknya berapa ramai ya kanak-kanak yang bayi mati selepas lahir, ibu mati? Tak tahulah. Kalau semua tak tahu, data tak ada dah tu. Kalau data tak ada, macam mana kita nak buat satu keputusan yang tepat, okey, untuk membangunkan negara kita, untuk mencapai SDG tu tadi, okey. So, tapi apa masalahnya? So, memanglah kadang-kadang kita kan semua benda nak buat. Macam madam lah, nak belajar rajin daripada hari pertama masuk. Macam kita akan next sem baru, kita akan semangat. Okey, korang nak naik degree nanti korang akan semangat lah. Tapi sometimes biasalah cabaran pun datang. Contohnya baru nak belajar sungguh-sungguh, dah kawan ajak tengok movie. Baru nak belajar sungguh-sungguh, dah rasa macam malas je. Okey, panas je college. Malas je. Kalau duduk rumah rasa malas je. So berbagai-bagai cabaran. Macam tu juga dengan kerajaan Malaysia. Nak capai sustainable development, mereka menghadapi cabaran. Okey, tengok kat sini. Ada beberapa cabaran ya. Cabaran yang pertama adalah apa? Yes, cabaran paling besar sekali adalah kurangnya pendedahan terhadap sustainable development. Meda nak tanya pada kamu. Kalau lah tak belajar TPA 350, kamu tahu ke pasal sustainable development class? Tahu ke tak tahu? Tak tahu Amelia. Tak tahu kan. Okey, kalau macam itulah dijangkakan hanya separuh saja daripada rakyat Malaysia ni yang sedar tentang kewujudan sustainable development. So macam mana kerajaan nak capai kan? Rakyat pun tak tahu sangat, kurangnya pendedahan. Yang kedua, kalau dah tahu pun nak laksanakan pula kan, implementation. So kalau kita kata okey jangan guna plastik. Tak boleh orang Malaysia kalau pasal plastik rak ni. Kalau korang panggil plastik apa Jabir rak ke kalau orang Kelantan panggil? Ke apa? Supik apa Supik gelenyar korang panggil? Supik Supik lah. Mesti supik gelenyar orang panggil tak? Madam supik gelenyar. Kan buat yang licin-licin gelenyar gitu kan. Data. Jabir rak lah. Tak boleh kita kan tak ada jabir, tak ada supik gelenyar tu, ketar rasa. Betul tak? Kita guna untuk semua benda. Okay. So tapi kamu tahu tak, kita guna sekali and then lepas tu kita buang. Mereka suka simpan. Dan akhirnya mereput juga. Kononnya kita kena tak boleh buang merata, plastik ni bahaya. Tapi susah juga. Kalau nak guna kertas ke kan, susah. So nak orang kata cabaran untuk melaksanakan tu. Tak faham. Nak melaksanakan tu pun cabaran. Itulah antara cabarannya. Yang ketiga, reckless consumption habit. Berfikir-fikir kan, paku kan, nasi paku tu. Siapa pernah nak makan nasi paku tu? Paku kan dibuat dengan besi kan, mineral kan. Maknanya orang kata, entahlah mereka pun rasa kalau guna getah, itu renewable energy, yang tu non-renewable energy. So kita kena fikir sebenarnya banyak benda tu. Nak buat trademark ke tak trademark ke, right. Mahal kan paku nak banding dengan getah. Okay, shrinking forested areas to form water catchment. Semakin kurangnya kawasan hutan untuk bina tempat tadahan air. Yalah, sebenarnya akar daripada pokok-pokok ni telah direka khas untuk tangkap air lah, untuk simpan air kan. Tapi kita tebang belaka semua, jual balok, buat rumah kita kayu jati bagai. Akhirnya apa jadi? Semakin berkurang lah. Itu yang jadi banjir tu. Yang kelima, river pollution. Okay. Orang kata ni lah pollution ataupun pencemaran air, pencemaran sungai yang cakap lah ni. Okay. Pencemaran sungai. Yang paling sadis sekali yang buang toksik yang dekat Sungai Kim tu. Sangat teruk lah. Declining numbers of endangered wildlife like the Malayan tiger. Semakin kurangnya spesies-spesies terancam. Okay, seperti harimau Melaya. Baru ni tembok seko dekat Gua Musang. Dekat ke dengan rumah Mas ni? Kat harian tempat harimau tu. Harimau apa madam? Alah, kamu pun tak tahu ke? Tak, harimau apa madam? Macam dekat kampung Raseli sebenarnya. Maknanya
Dia macam duduk belakang rumah, dia nak pergi kencing kat belakang, tiba kena serang, matilah, kena serang harimau dekat Gua Musang Lepas tu pilitan datang tembok rasanya sebab dia nak menyerang harimau kot. So Malaysia, harimau Melaya kat Malaysia dia dah semakin berkurangan. Okay. Lepas tu impact lagi orang kata masalah-masalah ataupun kesan perubahan iklim lah terhadap Malaysia ekonomi. Bayangkan kalau Malaysia ni jadi panas sikit lagi sekarang. Sekarang ni panas dah, tapi panas lagi lah. 40 darjah Celsius ke, macam Mekah rasa tak ada orang nak bercuti kat negara kita ya. Jadi itu akan memberi masalah ekonomi lah kepada negara. Dan bila dah panas sangat, ini akan meningkatkan sungai lah. Sungai, ais. Bukan sungai, laut lah. Okay. Bila laut meningkat, bahaya. Banyak tempat yang boleh tenggelam. Okay. So ini adalah juga cabaran sustainable development. Cabaran sustainable development adalah seperti perubahan penggunaan tanah, pollution. Okay, pollution ni apa? Pencemaran dan nak memperkenalkan spesies eksotik yang boleh membawa kepada future unsustainability. Contohnya macam Dato' Ali Shukri kan. Ni kan ikan dia bela tu. Kamu tahu tak? Ikan Ali Shukri. Kamu tahu tak? Alif Shukri. Tak, madam. Tahu tak? Sekejap tengok dia bela ikan ni. Ni ikan makan ni bela 30 ikan. Sebenarnya ikan-ikan ni yang duduk kat Amazon apa semua ni, alamak. Ad blocker ni apa Mana ad blocker ni ke? Alah. Biarlah. Dia bela ikan-ikan eksotik. Orang kaya kan, duit tak tahu nak pergi mana. Jadi bila sebenarnya 30 ikan arapaima. Uish, ni semua ikan ni ikan ni yang kalau kat KLCC tu akuaria tu dia sangat besar dan sebenarnya ikan ni kalau terlepas ke orang kata ke sungai kita dia boleh mengancam sebenarnya. Buatnya dia ngap. Ikan tahulah kalau dia ngap. Saya tahulah korang pun nak sebenarnya ikan saya tu kalau dapat kat korang cincin dapat peluk kot. Saya menabung 10 tahun nak beli ikan tu. Saya nak beli alligator atau harimau bintang ala-ala macam Prince Arab. Pula dah. Okay. Itulah kadang-kadang. Okay, betul ke? Prince Arab binatang belaan. Suka juga tengok gosip-gosip macam ni. Kamu nak terlalu kaya naik kereta dengan nak macam ni. Dia dah terlalu kaya, saya tak tahu nak apa, bela kucing apa kelas kan. Belalah harimau duduklah gimari-gimari. Okey tak kalau macam ni? Cute tak rasa naik kereta bersama harimau eksotik ataupun haiwan eksotik. Dah tentulah mahal harganya. Ini bukan harga ini dendanya. Okay. So sometimes kita ni nak cakap apa terlalu kita suka sangat spesies-spesies eksotik ni. So spesies eksotik ni dia biasanya bukan benda-benda yang ni, dia biasa haiwan liar yang garang yang makan. Jadi kadang-kadang dia boleh mengancam keselamatan ekosistem yang ada. Contohnya tak silap madam, ikan apa? Ikan ni sangat ikan haruan ke ikan apa? Ikan apa? Toman ke kalau terlepas orang putih sangat takut dengan ikan kita, ikan toman. Macam itulah. Okey, dan strategi dan inisiatif di Malaysia contohnya macam Malaysian Quality of Life Index, Malaysian Urban Quality of Life, Malaysian Urban Indicator Network, statistik and then Malaysian Sustainable Development Approaches at State Level dan juga Green Building Index. Ini antara orang kata indeks yang Malaysia buat supaya nak mengukur sejauh mana, tahap manakah kualiti dari segi sustainable development lah. Okey, contohnya macam
Malaysia Quality of Life Index. Hidup kita berkualiti tak? Kalau kamu lah Medan nak tanya kan, kita nak cakap pasal benda-benda macam ni lah. Apa yang paling penting sekali dalam hidup kamu? Bila kamu ada benda tu, kamu rasa hidup kamu berkualiti. Apa dia? Apa dia? Siapa boleh jawab? Zafira ada tak tu Zafira? Lama tak tengok Zafira jadi MC. Zafira ada ke? Ada, madam. Takkan tukar kelas kan minggu ke-12. Apa yang membuatkan hidup Zafira rasa kalau ada tu berkualiti lah hidup? Rasa. Tak tahulah nak jawab madam. Kamu duduk rumah ke duduk college tu? College, madam. Seronok ke duduk college? Itulah kalau ada makanan-makanan tak habis. Ingat-ingat sikit monyet kan. Monyet ada tak tu monyet? Tak ada sangat, madam. Tak ada sangat mula. Okey, alhamdulillah. So ini antara perkara-perkara yang dilihat, contoh pendapatan, working life. Saya nak cerita kat kamu masa madam dulu kerja, okey, dia duduk kat KL. Wow, kau mainlah duduk KL, okey. Pergi kerja 6 pagi, balik pukul sampai office 9 malam, duduk berhimpit-himpit dalam bas rapid. Lepas tu Neighbor duduk sebelah, lepas tu Neighbor siap tidur macam nak nyending kat bahu kita. Lepas tu saya cakap, adik nanti kalau dah sampai kejut ya, dia ingat madam kewe dia nak kejut-kejut si Nepal ni. Sangat tak gembira kan. Bus rapid, kamu tahulah bus rapid. Orang kata transportation lah kalau dekat bandar ni sangat-sangat penting. Sebab apa nak kita baru kerja, mana ada kereta, pandai bawa kereta pun tak kan. Nak bawa kereta setinggi kita KL pun ketar, okay. So memang sangat-sangat bergantung kepada Niha lah, kepada bas-bas, LRT semua. Ya Allah, memang berempit-rempit korang. Berempit yang memang berempit tu. Memang tak ada, jarak sosial tak ada, macam peluk lah dengan set-set ni. Aduh, ya Allah. Tak boleh ingat lah. Okay, family life tak tahu, memang tak ada life lah. Okay, kita duduk bujang-bujang and then macam tu lah. Keselamatan tu tak tahu nak kata. Okay, pernah dulu madam, ada orang bukanlah orang macam neciri lah rasanya kan. Lepas tu dia macam tunggu bas lah dengan madam. Macam ramai-ramai dekat KL Central macam tu. Lepas tu dia pun cakap kat madam macam, do you know where is the bus to go to Damansara? Damansara kan. Madam macam, I think kita ni lah kan lurus kan. Kita ni macam, sekejap macam okay, I think the number of the bus, berialah kita ni nak menerang kan. Lepas tu orang tu macam, kamu tahu tak, dia start buat macam ni. Oh my God, you are such a very nice girl. Allah, orang black, main nak mengayat, kamu tahu. Dia macam, dah kenapa pula mamat ni kan. Kita ni ikhlas menolong, takut kau tertinggal bas. You are such a very nice girl. If I can get your number. Dah kenapa risaunya madam. Kalau korang beri tak nombor? Bukan dia kena kulit tiba-tiba kita beri nombor kat orang tepi-tepi jalan kan. Sangat takut madam takut macam ya Allah takutnya lah kan. Ya Allah, I don't have number ke. Benda tu madam cakap, handphone rosak ke, handphone hilang tu madam nyusup kat perempuan-perempuan yang macam set-set atau Hindia ke apa, tapi lagi dipercayai lah daripada orang asing macam tu macam-macam korang dia nak scam kita tu kan. Duduklah tepi jalan macam tu. Kehidupan di KL, leisure-nya pun adalah dia jalan ke Mid Valley. Itu zaman dia lepas degree dia kerja kat Mid Valley, tengok-tengok saja, duit pun tak ada. Macam tu gaya, tapi itulah kegembiraan zaman dulu. Okay, so ni dia Malaysian Urban Quality of Life. Urban, rumah. Kamu tahu tak rumah madam tu dekat Vista tu, kamu boleh carilah Pantai Dalam Vista. Ya Allah, tingkat 13. Kebetulan masa tu ada pula cerita hantu. Dia cerita hantu TV3 tu, kita duduk melayan TV zaman bujang. Tower 13, benda entah kisah hantu lah, rumah-rumah flat. Kita pula duduk rumah flat. Cerita hantu pula. Lift dia, ya Allah, tak ada lampu kadang-kadang. Lepas tu kena tendang baru terbuka pintu. Kita ni seorang perempuan yang diorang lagi belakang. Tak tahulah
Indon ke, Bangla ke, sangat-sangat menakutkan Ya Allah, tak tahan madam nak lalu tangga pula, takkan nak naik tingkat tangga 13 dan tangga sangat hancing orang duk kencing ke benda ke. Dan parking sangat susah. Ya Allah, madam tak tahu, madam tak ada kereta pergi kawan madam ada. Kalau mak madam datang makan pusing-pusing ayah madam sampai naik nak mengamuk. Tu baru-baru ni madam pergi sekali lagi tempat. Yalah nak mengenang, bukanlah mengenang lalu kan tengok ya Allah lain dah kan. Dah lain dah keadaan tempat tinggal madam ni dulu. Betul madam ada kawan madam ni pula kerja bank, and then kalau kamu kerja bank yang shift tu malam yang duk melayan orang telefon siang malam tu masalah-masalah bank, bila pergi kat dia asyik tidur je. Dia kata penat sangat lah Eva kerja ni macam tak ada. Madam ni maknanya kawan masa sekolah menengah, so jumpa dekat KL, so ingat nak hangout lagi rumah dia apa semua kan. Mas Tura pasal dia macam sorry lah aku macam tidur penat sangat. Ya Allah, memang tak ada life. Okay. So sekarang ni, tapi itulah orang kata zaman muda. Okay. Lepas tu sihat. Orang kata, tapi itulah rumah pun 1,000 lebih sewa. Duduklah bersadin-sadin 5-6 orang. Itu kalau perempuan 6 orang. Kalau lelaki rasanya disumbat je 15 orang. Sebab macam suami madam masa tu boyfriend lah kan. Dia duduk jugalah area situ. Dia pernah tengok macam ada tikus berlari je. Lantak lah kan. Itulah dia. Okay. Nak cerita sikit-sikit. Okay, ni statistik pula. Statistik ni sangat penting. Macam kita nak tahu berapa banyak air udara, okay? Berapa banyak air yang tinggal, tak ada air bersih, tanah macam mana. Ni semua sangat-sangat penting ya. Dan dianya sangat-sangat complicated nak dapatkan statistik ni. Siapalah tahu berapa banyak lagi harimau yang tinggal di Malaysia. Siapalah nak tahu berapa banyak lagi pokok ni yang tinggal. Kamu ingat dia boleh ahli nujum boleh main tilik daripada bilik sampai duduk aircon, mestilah dia kena masuk dalam hutan. Bukan satu hutan, 2 hutan dia kena ni. Madam ingat lagi, madam pergilah ada macam conference ke apa benda lah dengan geng-geng UMK Jeli ni. Dia ada satu, kalau kita Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi kan, dia FSB, Fakulti Sains Bumi. Oh Allah, kamu tahu tak, kalau kita ni kena buat assignment, diorang ni kena duduk dalam hutan, jangan balik-balik 2 minggu. Berak ke kencing situlah buat kemah sebab dia nak tengok pokok ni ada berapa, so macam batu, okey ini berapa tahun punya batu, pokok ni macam mana, so sungai ni macam mana. Okey, itulah disebab kajian tu. Kalau kamu sanggup tak? Sanggup ke tak sanggup? Kita kalau sains sosial ni, macam madam lah kutip data, Assalamualaikum. Orang macam nak marah dah madam semalam. Ingat kita ni jual insurans ke, jual sales ke. Madam cepat-cepat, saya pensyarah daripada UiTM Kelantan. Kalau pensyarah tu orang tak jadi nak marah sikit kan. Tapi lagu tu lah. Setiap benda dia kena buat kajian supaya kita boleh come out dengan statistik yang macam ni. Bila ada statistik yang tepat, barulah boleh buat keputusan. Okay. And then Malaysian Urban Indicator Network, Murninet, banyak lagi dan lebih kurang sama lah affordable housing ni, rumah yang mampu milik. Mereka dengar rumah kat depan UiTM Shah Alam tu, kalau kamu tengok lah kan, memanglah rumah mewah sikit. Kalau tak juta, sorry Mereka suka sangat dengan Misha masa belajar dulu. Mereka suka ni pergi tengok kat perumahan Shah Alam, rumah kaya sangat, korang tahu tak? Section berapa? Perumahan Shah Alam belakang Intekma. Ni tempat media berjalan-jalan kalau tak ada kerja. Okay, section 7 rasanya. So ni Intekma ni macam hotel UiTM lah. Dia belakang tu, dia ada rumah yang sangat-sangat cantik. Dia bukan macam ni lah. Kawasan elit belakang Intekma. Suka tak tengok. Kerja tu berangan lah dengan Misha. Saya tak ada ke ya anak-anak muda nak keluar, lepas tu koknya kita termengorat kan. Setakat kita BMW kan, disending-sending je. Memang rumah dia kelas-kelas yang sangat cantik. Kan, yang memang kayanya lah. Aduh, geram lah madam nak tunjuk sangat-sangat Intake Masya Alam perumahan. Memang sangat cantik lah. Tak tahu nak kata apa. Rumah dia macam mengarut pun ada, macam terlalu siapa duduk rumah macam ni. Macam tu kan.
Jadi Mary selalulah je jalan kat situ berangai, kayanya orang. Macam tu. Okay. So affordable housing. And then Malaysia Sustainable Development approaches at state level. Okay, tadi kita cakap pasal apa yang kerajaan pusat buat. Macam mana pula dengan kerajaan negeri? Adakah dia cakna ataupun cara pasal sustainable development ni? Kalau tengok ianya lebih kepada main city lah, ataupun orang kata tempat-tempat, orang kata negeri-negeri yang agak maju, seperti contohnya macam kat Selangor, Lembah Kelang, okay, kat Johor, kat Pening. So antara perkara-perkara yang buat adalah dia buat indicators jugalah, okay, for Selangor. Buat juga bandar sihat kat Johor Bahru, kat Pening pun ada sustainable juga. Okay. So and then yang keenam, inisiatifnya adalah buat Green Building Index, ataupun orang panggil sebagai macam mana nak cipta satu bangunan dekat Malaysia ni yang mesra, yang sesuai dengan culture Malaysia, yang sesuai dengan iklim Malaysia. You know what? Kalau New York, Mary suka tengok cerita apa benda kan. New York City. Sebenarnya rumah-rumah macam ni kadang-kadang dia tidak sesuai lah, okay, dekat Malaysia, sebab cuaca kita ni sangat panas. Full house Korea. Ni rumah kat Korea pula Hai, Madam suka sangat tengok cerita ni masa Madam belajar dulu. Rumah macam ni, okay, tak apalah. Lepas tu tak ada lansir. Lepas tu kalau kita macam jadi ikan kering, kita rumah tak ada lansir. The beautiful. Kamu pernah tengok cerita ni? Pernah, Madam. Pernah? Sedap cerita ni? Sweet, Madam, cerita ni. Sweet lah kan. Tengok ni tak ada langsir kan. Kita lah macam ni, rumah kita tak ada langsir. Gelas mata-mata Meda rasa jadi ikan kering kita kat dalam tu ya. Jadi Meda selok lah tengok cerita ni. Baru ni Meda tengok lagi. Kau main lah kan. Apa orang kata, tak sesuai. So maknanya orang kata kena buat satu rumah yang sesuai dengan culture Malaysia, yang sesuai dengan kepanasan. Okay, so dia mengambil kira 6 perkara lah. Pasal energi, pasal orang kata macam mana indoor pula, ada ke orang kata. Kalau tengok rumah lama-lama dulu orang kata sebenarnya dah direka dengan bagus ni ya. Walaupun rumah kayu dia ada pengudaraan tu yang sejuk. Okay, tak payah aircon-airconnya, okay, air dan macam-macam lagi lah dia tengok. Okay, so nak tengok macam mana kontraktor, designer, okay, arkitek, engineer, pemaju nak buat rumah yang atau bangunan yang sesuai dengan Malaysia. Ni, kalau kamu Google greenhouse effect, glass house. Juga green glass house tak ada. Glass house effect global warming. Ni macam ni. Ni nak cakap glass house ataupun ni building with glass. Glass ke apa Macam ni sebenarnya. Kan? Ia sometimes meningkatkan jugalah global warming ataupun ni bagus. Okay, so glass house ni nampak je macam cantik apa semua kan. Sebenarnya sangat-sangat berbahaya untuk sangat-sangat beri kesan kepada global warming. Kalau makin panas, salji dekat kutub utara, kutub selatan dia akan mencair dan meningkatkan lagi orang kata meningkatkan lagi sea level. Kamu tahu tak Maldives ni nampak cantik tapi sebenarnya dia sedang menghadapi masalah hilang daripada peta dunia. Sebab dia sangat rendah dan kalau air laut semakin meningkat dia akan hilang. Sebab apa? Sebab dia memang laut dan kalau nanti lama-lama dia jadi duduk paras laut. Maldives underwater hotel. Okay, ada underwater hotel. Itu dia. Okay, kalau you are very rich, boleh lah. Sebab dia memang sangat rendah Maldives ni. Kita tak apalah kan, darat. Tapi sebenarnya orang kata sikit kita ni tenggelam tapi kita tak sedar. Okay. Are we
Singing. Tak payahlah sini-sini ni mengarut meme pula kan. So that's why kena buat satu bangunan yang janganlah nak menambahkan lagi kesan. Okay. So ini university effort apa semua ni. So nanti Madam akan sambung lah. Okay, sebab chapter ni agak banyak juga. So kamu ingatlah sampai Green Building Index dulu. Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Sabarlah ya. Jangan duk boring-boring. Okay? Okay, Madam nak ucapkan good luck untuk midterm test. Okay, buatlah. Try lah buat sampai bila yang kamu rasa selesa dan bersedia. Alright? Lepas tu kalau kita dah ambil, janganlah kita tahu pula soalan kat kawan kita. Nanti kita dah buat kawan kita. Kan? Jadinya, tak tahulah Madam tengoklah kalau nak buat banyak-banyak set soalan ke, lagu mana ke. Alright? Boleh ke semua? Boleh. Boleh, Madam. Pastikan 10% ni kamu buat. Madam kalau nampak budak terlalu macam tak study. Okay, 2 jam je tak ada satu attempt je. Jadi yang sekali tu buatlah yang terbaik. Okay. So kalau Madam nampak terlampau banyak sangat copy and paste, sorry lah, markah tu nak bagi pun untuk markah copy paste je lah. Okay. So Madam kalau boleh nak tengok kamu punya originality, kamu punya idea tu. Okay. Bila dalam menjawab soalan, your elaboration, your example should reflect what you have learned. Okay. So okay, kalau Madam beri tepung, bagilah Madam kek, bagilah Madam jemput dan cekodok. Jangan bagi benda yang sama dalam nota, dalam modul. Okay, janganlah tiru sebiji-sebiji dalam internet. Copy paste, pop, siap. Okay, tak nak macam tu ya. Kita ikhlas, kita study and then kita cuba buat yang terbaik. Boleh ya semua ya? Boleh. Boleh, Madam. Okay, selamat berjaya. Good luck. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam. Thank you, Thank you, Madam. Alright. Madam. Ya. Short essay ke long essay? Long essay, chapter 3 and 4, 25 marks and the weightage is 10%. Chapter 3 and 34. Yes. Chapter 3 and chapter 4. Yes, San? Thank you, Madam. Okay.